wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dimuliakan Profesor Dr. Muhaya selaku yang kita tuakan dalam program ini. Seterusnya yang dimuliakan Datuk Seri Syed Zainal Abidin, sahabat saya, sahabat Islam. Seterusnya kepada semua kru As-Sofah yang telah bertumpus lumus menjayakan program ini. Yang dihormati, yang diraihkan ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada petang ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebenarnya untuk berada di dalam taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan apabila kita berada di majlis ilmu, di majlis zikrullah subhanahu ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita sering dan senantiasa berada di taman syurga di dunia ini, iaitu majlis ilmu seumpama ini, itulah mudah-mudahan menjadi modal bekal kita untuk berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Kerana apa yang kita semai di dunia ini, itulah yang kita akan tuai di hari akhirat kelak, insya-Allah. Mereka yang berada di dalam taman syurga ni, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepadanya. Kita seringkali dihujani dan senantiasa dihujani oleh nikmat daripada Allah, tetapi tanpa rahmat, nikmat tidak berarti apa-apa. Ya, kita dapat kesihatan, itu nikmat, tetapi kesihatan yang terarah kepada ketaatan itu merupakan rahmat. Kita mendapat harta, ya, itu nikmat, tetapi harta yang barakah, harta yang dapat dibelanjakan ke arah kebaikan, itu merupakan rahmat. Ya, kita mendapat keluarga, itu satu nikmat, tetapi keluarga yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah, itu yang dikatakan keluarga yang dilimpahi rahmat. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita tidak akan hanya Allah Subhanahu wa taala izin kita untuk mendapat nikmat, tetapi yang penting kita mendapat rahmat. Pertamanya, sebelum saya menyentuh kepada soalan ataupun kepada tajuk kita hakikat bahagia, kita lihat justifikasi untuk mengadakan program Celik Family ini memang suatu yang sangat penting. Satu wake up call ataupun satu panggilan yang sangat penting, kerana kita lihat family ataupun keluarga merupakan nukleus perhubungan dalam kehidupan kita, yang mana kebaikan semuanya bermula daripada diri, dan daripada diri itu pertama mendapat rahmat, pertama mendapat kebaikan mesti daripada keluarga. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu, itu yang pertama, dan keluargamu daripada azab api neraka. Artinya soal keluarga ini satu yang sangat kritikal. Justru Rasulullah SAW sendiri bersabda, mafhumnya, ya, mukmin yang terbaik ialah mukmin yang paling sempurna imannya, dan orang yang paling sempurna imannya ialah yang sempurna akhlaknya, dan mukmin yang paling baik ialah mereka yang baik dengan keluarganya ataupun ahlinya. Kalau seorang pemimpin, dia baik dengan pengikut. Kalau seorang bos, dia baik dengan pekerjanya, belum tentu dia jadi baik. Kerana mungkin dia menjadi split personality. Dia baik dalam organisasi, tetapi dalam family tak baik. Dia dalam kepimpinan dia bagus, ya, macam majalah Fortune. Majalah Fortune pernah buat kajian di kalangan CEO yang bertaraf world class. CEO yang bertaraf world class, rupa-rupanya apabila disuruh di sisi lain, ya, mereka berjaya memimpin organisasi bilion dolar, jutaan pekerja, di mana saja ada branch ataupun cawangan company mereka di seluruh dunia,
Tetapi apabila dilihat pada sudut family mereka, satu dapatan yang mengejutkan, hanya 10% saja daripada CEO yang bertaraf world class ini tidak runtuh rumah tangganya. 90% runtuh rumah tangga. Jadi apa maknanya? Sebab itu bila Rasulullah kata seorang yang baik itu baik dengan keluarganya, seorang suami itu baik dengan isterinya, isteri itu baik dengan suaminya dan baik dengan anak-anaknya, ya, dia kemungkinan besar baik di dalam organisasinya, dia baik dengan kepimpinannya, dia baik dalam masyarakatnya. Ini penanda aras. Sebab itu kalau kita lihat dalam marhalah ataupun takah-takah menegakkan Islam, ya, bagaimana nak mulakan Islam dalam bentuk skala yang lebih besar, bermula dengan pembentukan Baitul Muslim ataupun pembentukan keluarga Islam. Jadi di situ kalau kita lihat bagaimana perjuangan Islam bermula daripada pembentukan keluarga Islam. Sebab tu nyala Islam dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bermula dengan keluarganya Siti Khadijah dan anak angkatnya Sayyidina Ali. Mari kita lihat satu sudut lain, ya. Ini hikmah. Kalau hikmah ni kita daripada siapa pun boleh kita terima. Tak kira daripada barat, daripada timur, orang mukmin yang lebih berhak atas wisdom ataupun hikmah itu. Kita lihat apa kata Mother Teresa. Mother Teresa ni orang yang menang hadiah Nobel Prize kerana kerjanya, walaupun kerjanya mudah, membantu orang yang kemiskinan, kelaparan, tetapi dia buat kerja yang mudah dengan hati jiwa yang besar sehingga dia menang Nobel Prize. Pada hari dia memenangi Nobel Prize itu, seorang wartawan telah bertanya pada dia, bagaimana nak membentuk dunia yang lebih aman? Mother Teresa menjawab, go home and love your family. Balik ke rumah masing-masing dan sayangi keluarga anda. Daripada keluarga yang baik, masyarakat menjadi baik. Daripada masyarakat, daerah. Daripada daerah menjadi negeri, negeri menjadi negara. Dan apabila negara-negara yang baik, akhirnya dunia akan menjadi lebih aman. Subhanallah, usaha sawah ini penting kerana kita berhadapan dengan soal yang sangat kritikal sekarang di Malaysia. Ketika setiap 15 minit sebuah rumah tangga Islam hancur, berantakan. Perkahwinan bercerai setiap 15 minit. Dan setiap 18 minit seorang bayi luar nikah dilahirkan. Bagaimana runtuhnya rumah tangga, bagaimana bayi luar nikah dihasilkan, bagaimana keadaan masyarakat yang porak-poranda, bermula daripada keluarga yang tidak stabil. Jadi celik family ini, kita cuba melihat sesuatu yang tersirat, bukan saja yang tersurat. Kita lihat satu hakikat di mana puncanya keluarga kita sudah menghadapi masalah. Subhanallah, ada bezanya membina rumah dengan rumah tangga ataupun membina family. Rumah dibina dengan batu, dengan kayu, dengan simen, tetapi rumah tangga dibina dengan kasih sayang, dengan cinta dan sebagainya. Jadi beza antara house dan home. Sebab itu kalau kita nak membina rumah tangga, asas utamanya mesti ada kasih sayang. Rupa-rupanya apabila kita nak membina sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang, fokus kita bukan how to get, tetapi how to give. Bagaimana untuk memberi. Hari ini semua kita nak kasih sayang. Saya nak kasih sayang isteri saya, isteri anda juga, kita semua nak kasih sayang. Tetapi kenapa kasih sayang semakin kurang dinikmati? Kenapa kasih sayang semakin gersang? Orang tak ada hati lagi, tak ada kasih sayang lagi. Kenapa? Walaupun semua orang dah kasih sayang, tetapi kasih sayang kurang kita dapati kerana hukum kasih sayang ada. Hukumnya macam dulu kita belajar fizik, F is equal to ma, kita force sama juga mass kali dengan acceleration. Kita tahu hukum kasih sayang berbunyi begini: kalau kita nak kasih sayang, kita kena beri dulu. Apabila kita beri kasih sayang, barulah kita akan dapat balik kasih sayang. Kenapa hari ini orang tak dapat kasih sayang? Orang terlalu bakhil. Orang hanya berfikir untuk mendapat, tetapi orang tidak berfikir bagaimana untuk memberi. Subhanallah, kita akan bercakap tentang bahagia dalam rumah tangga. Ada dua ungkapan yang sangat penting apabila kita bercakap tentang bahagia dalam rumah tangga. Pertama,
Jangan mencari bahagia dalam rumah tangga. Jangan mencari. Sebaliknya, hendaklah kita bawa bahagia ke dalam rumah tangga. Artinya, dalam konteks rumah tangga, sebelum kita berumah tangga ataupun setelah kita berumah tangga, kita jangan mencari, tetapi kita fikir bagaimana kita nak memberi. Subhanallah, ada kata-kata ungkapan yang kedua mengatakan, dalam konteks rumah tangga, ya, kita tidak akan bahagia sehingga orang di sekeliling kita bahagia. Seorang suami tak boleh kata dia bahagia kalau isterinya tidak bahagia. Dia tak boleh kata dia bahagia, ataupun isteri tak boleh kata dia bahagia. Ibu bapa tak kata dia bahagia kalau anak-anaknya tidak bahagia. Sebab itu, dalam rumah tangga kita berfikir bukan mencari bahagia, tetapi membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan kita kena berfikir bagaimana nak membahagiakan pasangan kita. Itu penting. Subhanallah, apabila kita katakan dalam rumah tangga kita fikir nak memberi, sebelum kita pergi kepada tajuk, ini sangat penting supaya kita betulkan mindset kita. Berfikir secara yang dikatakan tauhidik mindset. Berfikir dalam berasaskan tauhid, mengikut kerangka Islam. Baik, dalam rumah tangga, dua yang utama iaitu suami dan isteri. Suami ada peranan dan suami ada hak. Isteri ada peranan dan isteri ada hak. Hubungan kesalingan begini, sekiranya suami menjalankan peranannya, maka hak isteri akan dipenuhi. Sekiranya isteri menjalankan peranannya, maka hak suami akan dipenuhi. Cuba kita lihat apa peranan suami. Peranan suami asasnya, ya, mahar, nafkah, kemudian soal menjalankan perlindungan, mendidik suami isterinya. Apa dia peranan isteri? Kita lihat yang pertama, isteri mesti memberi ketaatan, kesetiaan, bagaimana menjaga maruah dirinya, harta, keluarganya, rumahnya, dan mendidik anak-anak. Itu peranan. Subhanallah, di dalam rumah tangga, untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, hendaklah masing-masing suami dan isteri berfikir fokus kepada peranannya, bukan menuntut haknya. Mesti berfikir untuk menjalankan peranannya, bukan untuk menuntut haknya. Jadi artinya dalam fikiran suami sentiasa seharian dia berfikir bagaimana dia nak memberi kasih sayang pada isterinya, bagaimana dia nak memberi nafkah yang halalan dan thayyiban kepada isterinya, bagaimana dia nak membentuk yang dikatakan dalam rumah tangga itu bermaafan, bagaimana dia nak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Dia berfikir tentang peranannya. Dan begitu juga isteri. Dia berfikir bagaimana dia nak memberi ketaatan pada suaminya, bagaimana dia nak akur dalam soal-soal yang tidak bertentangan syariat. Dia nak bagi seluruh hatinya kepada suaminya, bagaimana dia nak menjadi seorang murabi kepada anak-anaknya. Dia fikir begitu. Kalaulah fikiran begini dijaga, insya-Allah rumah tangga itu akan bahagia. Tetapi kenapa rumah tangga berantakan? Kita berfikir terbalik. Sebelum kita berfikir tentang menjalankan peranan, yang kita fikir ialah apa hak kita yang mesti dipenuhi oleh pasangan kita. Yang inilah paling, yang dikatakan paling malang dan paling menghancurkan dalam rumah tangga. Apabila fikiran kita fokus bukan untuk menjalankan peranan, tetapi fokus kita adalah untuk mendapat hak kita. Subhanallah. Sebab itu dalam rumah tangga kita nak memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Bila kita nak memberi kebahagiaan, mesti ada tiga. Pertama, kita mesti mencari kebahagiaan itu buat diri kita. Yang kedua, kita mesti memilikinya. Dan yang ketiga, baru boleh kita memberi. 3M. Mencari, memiliki, dan memberi kebahagiaan. Jadi, soalan yang pertama ialah bagaimana kita nak mencari kebahagiaan. Subhanallah. Cuba kita tengok, ya. Manusia bukan tak boleh bahagia, tetapi manusia kebanyakannya tidak dapat mencapai yang dikatakan sakinah. Sebab untuk mencapai kebahagiaan perlu ada tiga perkara.
Perlu ada 3 perkara. Saya teringat apa yang dikatakan oleh John C. Maxwell dalam bukunya Roadmap to Success. Dia kata, manusia bukan tak boleh bahagia, tetapi cabaran manusia ialah manusia tak tahu apa erti kejayaan yang sebenarnya. Jadi bila dia mencari sesuatu yang dia tak tahu, sampai bila dia takkan jumpa. Begitu juga dengan bahagia. Manusia bukan tidak boleh bahagia, tetapi cabaran untuk mendapat kebahagiaan ada 3. Yang pertama, apa erti kebahagiaan yang sebenar? Yang kedua, bagaimana untuk mendapat kebahagiaan itu? Dan yang ketiga ialah mesti kita pay the price ataupun bayar harga untuk mendapat kebahagiaan itu. Ada 3 ya. Yang pertama, kita tahu apa erti bahagia. Yang kedua, kita tahu bagaimana mencari bahagia. Dan yang ketiga, kita mesti pay the price ataupun bayar harga untuk mendapat kebahagiaan. Saya ingin memetik satu kisah yang dimuatkan oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya tentang bertajuk Tasawuf Moden, iaitu tentang bahagia. Begini, seorang keluarga, satu keluarga berada di rumah besar, sedang berada di beranda ataupun di depan rumah yang besar tu, banglo besar, sedang minum dengan isterinya sambil berbual-bual, dan dia sambil minum dan makan kuih waktu petang. Pada waktu itu, satu keluarga petani sedang lalu di hadapan rumah itu. Seorang petani dengan isterinya dan anak-anaknya yang ramai bawa sayur yang dikutip daripada sawah, tepi-tepi sawah, dan bawa ikan haruan kata tadi bawa. Jadi apabila petani ini berjalan di depan rumah itu, orang yang di dalam rumah, hartawan tadi, dia melihat petani dengan isterinya, dan petani dengan isterinya itu melihat orang ke dalam rumah. Waktu itu terdetik, kata petani itu dulu, alangkah bahagianya orang di dalam rumah itu, rumahnya besar, isterinya cantik, kemudian makanannya enak yang dia sedang makan. Alangkah bahagianya kalau saya jadi hartawan ataupun jutawan yang ada rumah besar sebegitu. Itu detik orang yang petani tadi melihat orang yang di dalam rumah. Tetapi apa pula orang di dalam rumah ni ketika dia melihat keluar, dia tengok pesawah tu, dia kata, alangkah bahagianya pesawah tadi, badannya tegak. Dia tengok isterinya sedang berpegang tangan. Saya dah lama dah krisis dengan isteri yang di depan ni. Nampak dia dekat-dekat tapi hati jauh. Tengok dia berpimpin tangan. Subhanallah, dia ada ikan yang ada di tangannya, sayur-sayur tu nanti dia masak. Dia akan masak-masakkan isterinya. Isteri yang ada di depan saya ni dah lama tak masak untuk saya, hanya tukang masak saja. Saya dah rindu masakannya. Walaupun isterinya tengoknya sederhana, tapi ayu nampaknya, sopan santun, mungkin akur sentiasa cakapnya. Tetapi isteri yang saya di depan ni nampak dia sendiri, tapi suka melawan, suka berkeras, berkasar dengan saya. Cuba tengok dalam dua situasi, orang yang di dalam rumah yang besar merasakan orang di luar itu yang bahagia, orang di luar sebaliknya melihat orang yang di dalam rumah itu bahagia. Jadi apa erti bahagia sebenarnya? Ada orang mengatakan bahagia ini satu yang relatif dan subjektif. Seorang sakit, dia rasa sihat itu bahagia, tetapi apabila sihat, dia nak suatu yang lain. Jadi bahagia itu satu yang relatif, bertukar-tukar mengikut situasi dan kondisi. Ada orang kata bahawa bahagia itu mutlak, memang satu, dalam keadaan apa juga dialah bahagia, tidak bertukar-tukar. Subhanallah. Cuba kita tengok dalam slide ini Dalam menceritakan tentang bahagia ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahagia itu datang dari luar ke dalam, outside in. Dan ada orang mengatakan bahagia itu dari dalam keluar. Jadi kalau kita lihat, ada orang yang mengatakan bahagia itu datang daripada luar. Dia percaya bahawa bahagia itu berbentuk fizikal dan material. Dan ada orang yang mengatakan bahagia itu datang daripada dalam hati. Baik, saya tak nak berpanjang-panjang. Kita tengok bahagia yang kedua. Orang yang mengatakan bahagia itu datang daripada luar, dia memburu harta, memburu kuasa, rupa, nama, kelulusan dan sebagainya. Kerana dia merasakan apabila dia jadi hartawan,
apabila dia menjadi negarawan, apabila wajahnya cantik jelita, apabila namanya tersohor, apabila dia mempunyai ilmuwan yang tinggi, maka itulah yang dikatakan bahagia. Jadi dia memburu. Saya tidak nak bincangkan tentang orang yang merasakan kebahagiaan daripada rupa yang jelita, tapi rupa dia hodoh, maka dia tak bahagia. Saya tak nak bincangkan yang itu. Saya tak nak bincangkan orang yang merasakan kebahagiaan itu daripada harta, tapi dia buru harta, tapi dia miskin dan papa, maka dia tidak bahagia. Mari kita lihat orang yang merasakan kebahagiaan daripada harta, daripada kuasa, daripada nama, apakah mereka telah mencapai, mereka itu telah bahagia. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, bagi mereka yang mencari pelindungan atau mereka yang mencari kebahagiaan, mencari cara hidup lain daripada Islam, mereka akan dapat kehidupan yang sempit. Telah terbukti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, yang dikatakan oleh Allah, apa yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran terjadi, memang benar-benar terjadi. Kita lihat melalui media-media, sama ada media elektronik, media cetak dan sebagainya. Dalam sekarang era ICT, kita lihat bagaimana kehidupan dan rumah tangga orang yang ternama ini. Mereka ada harta, mereka ada rupa, mereka ada segala-galanya. Apa yang terjadi kepada contoh perkahwinan yang paling hebat di abad ke-20. Orang kata itu perkahwinan yang hebat antara Lady Diana dengan Prince Charles. Kalau package bahagia itu pada rupa, pada nama, pada kekayaan, Lady Diana semua ada. Apa yang dikatakan ada untuk bahagia, kalau dikatakan daripada luar, Lady Diana semua ada. Tetapi tragedi seorang puteri, mencari cinta daripada seorang lelaki, daripada seorang lelaki, tak jumpa. Akhirnya Lady Diana terkorban dalam terowong di Paris. Satu cerita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan peristiwa-peristiwa ini, cerita-cerita ini bukan sia-sia, tetapi sebagai reflection untuk kita melihat rupa-rupanya kekayaan, kejelitaan, nama yang tersohor bukan syarat untuk mendapat bahagia. Itu salah contoh. Kita tengok, kalau kita lihat dalam rumah tangga yang kita lihat yang ini, yang terkenal, apa yang terjadi kepada yang terdekat dengan kita, Whitney Houston. Apa yang terjadi kepada semua yang saya letakkan di nama ini. Saya tak nak sebut namanya satu-satu, cukup saya senaraikan. Ini menunjukkan kebahagiaan bukan datang daripada luar. Oh, ada orang mengatakan mereka ini hilang bahagia kerana ada ujian-ujian hidup. Kerana sakit, kerana tua, dijatuhkan, cacian dan kemiskinan. Subhanallah. Ujian-ujian hidup bukan penyebab hilangnya bahagia. Sekali lagi saya tegaskan, ujian-ujian dalam kehidupan kita bukan penyebab hilangnya bahagia. Metaforanya begini, Cuba kita lihat, Kita kata kemiskinan hilang bahagia, dicaci orang hilang bahagia, kita tak sihat hilang bahagia. Cuba kita lihat metaforanya begini. Tangan saya ni, kalau tangan saya ni sihat, tak ada luka, tak ada tercalar apa-apa, kemudian saya ambil air limau, perah di atas limau, bila kena pada kulit, tak ada apa rasa. Tetapi sekiranya tangan saya ni ada luka, saya ambil limau yang sama, saya perahkan, tentu rasanya apa, tuan-tuan? Mesti sakit. Jadi yang menyebabkan sakit, apakah air limau itu ataupun luka? Luka. Jadi ujian hidup umpama air limau. Yang dikatakan luka pada tangan itu umpama hati kita. Rupa-rupanya ujian hidup bukan penyebab hilang bahagia, tetapi dia merupakan petunjuk sahaja untuk menunjukkan bahawa kita memang tidak bahagia. Boleh faham, kita belajar dulu masa sekolah dulu, sains kan, kita nak tahu cecair itu asid ataupun alkali, kita ambil litmus, kertas litmus. Kalau kita letakkan kertas litmus, dia bertukar jadi merah, apa namanya? Asid, betul. Kalau sebaliknya, dia berwarna yang lain, itu alkali. Jadi ujian-ujian hidup ni datang, dan kita dah lama tak bahagia dah, tetapi dia datang untuk terserah bahawa kita memang tidak bahagia sebelum. Subhanallah.
Kalau kita katakan, kembali kepada slide, kalau kita katakan ujian hidup menyebabkan hilang bahagia, tidak ada bahagia di dunia ini. Sebab apa? Semua orang diuji. Ujian hidup adalah sunnatullah ataupun rules of life yang mesti dihadapi oleh semua orang. Allah tegaskan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dijadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang terbaik amalannya. Rupa-rupanya kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah siri ujian yang tidak akan habis-habis, daripada satu ke satu. Jadi kalau kita kata ujian hidup penyebab hilang bahagia, setiap kali diuji kita hilang bahagia, maka tidak akan ada kebahagiaan. Karena setiap hari, setiap detik, setiap ketika kita diuji. Subhanallah. Ya, kita lihat yang kedua. Kalau tadi kita dah tolak dah bahawa bahagia itu datang daripada luar ke dalam, sekarang kita lihat apakah bahagia itu yang datang dari dalam ke luar, inside out. Subhanallah. Pencipta manusia itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. Allah lebih tahu tentang kita. Allah telah menegaskan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah sesungguhnya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Rupa-rupanya apabila kita zikrullah, ingat Allah, kita akan tenang. Dan ketenangan hati itulah yang dikatakan kebahagiaan dalam hidup. Artinya, suami mesti mempunyai hati yang tenang, barulah dia boleh memberi kebahagiaan pada isterinya. Isteri mesti mempunyai hati yang tenang, supaya hati yang tenang oleh isteri tadi, dia boleh memberi kebahagiaan pada suaminya, dan keduanya boleh memberi kebahagiaan kepada anak-anaknya. Subhanallah, zikrullah menyebabkan hati tenang. Kalimah-kalimah zikir yang terkenal, subhanallah, la ilaha illallah, ya latif, ya qahar, dan sebagainya. Baik, dalam pengalaman kita, Al-Quran telah menegaskan, dengan mengingati Allah kita akan tenang. Cuba kita lihat dalam realiti kehidupan kita, ketika dicaci orang, kita kesempitan dengan harga barang yang tinggi sekarang ni, dengan keadaan-keadaan yang banyak mencabar kita, anak kita ada masalah, isteri kita ada masalah, masalah menghimpit kita. Kemudian kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Frankly speaking, dari hati ke hati, apakah sudah tenang? Apakah sudah tenang? Oh, nampaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran dan apa yang kita amalkan dalam kehidupan, zikir-zikir ini, subhanallah, tidak begitu. Kalaulah kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tenang, dah penuh dah masjid. Masjid tempat overhaul hati, betul. Hospital tempat orang yang sakit jasad. Saya nak tanya pada anda, sekarang ni orang sakit hati dengan sakit jasad mana ramai? Orang yang sakit hati. Tetapi yang ramai, orang pergi masjid ke orang pergi hospital? Oh, sebab kalau kita makan ubat, kita rasa kesembuhan. Tetapi apabila kita berzikir, kita solat, yang Rasulullah kata, bila kita kata kepada Bilal, Rasulullah kata, arihna bisolah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya solat itu satu kerehatan. Kita bangun 2 rakaat, kita solat, apakah tenang? Kalau tenang, ramai dah orang di dalam masjid, ramai dah orang yang berzikir. Tetapi ada suatu yang silap pada zikrullah kita, yang tidak memberi ketenangan. Yang mana zikrullah yang sama, kalimah yang sama, telah memberi ketenangan. Subhanallah. Cerita yang terkenal, asal usul tasbih ataupun zikir Siti Fatimah. Siti Fatimah, putri Rasulullah, ujian putri Rasulullah, bukan kaya, ya? Putri Rasulullah diceritakan dalam sejarah orangnya kurus, belakangnya berbekas. Kerana suaminya Sayyidina Ali sering keluar ke jalan Allah, berjihad, berdakwah, maka tinggallah Siti Fatimah untuk mengurus rumah tangga. Untuk mendapat air, terpaksa berjalan 2 batu jauh. Dan apabila dia membawa air sehingga berbekas di belakangnya, timbul rasa susah, rasa perit dengan ujian
kesusahan melaksanakan urusan rumah tangga. Dan apabila diberitahu kau ada tawanan hamba abdi yang diberikan kepada Rasulullah, maka Siti Fatimah datang untuk memohon seorang pembantu rumah. Tapi Rasulullah sebaliknya berkata kepada putrinya, maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu rumah? Apa dia? Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33. Esoknya mereka pulang semula bertemu dengan Rasulullah. Tanda pembantu rumah cukup. Mereka punya hati yang kukuh. Kita sebut juga subhanallah, kita sebut juga alhamdulillah, kita sebut juga Allahu Akbar, tapi kesannya tidak begitu. Benar apa yang berlaku pada Siti Fatimah. Dia tidak minta hidup yang mudah, tetapi dia minta hati yang tabah untuk menghadapi kehidupan. Hati yang tabah, hati yang akrab dengan Allah, hati yang zikrullah. Moto ataupun slogan ataupun prinsip hidup Siti Fatimah, apabila dia bertemu dengan masalah, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau lebih besar daripada masalahku. Bukan macam kita, ya Allah, aku ada masalah yang lebih besar. Ini orang yang beriman, apabila dia berdepan dengan masalah apa saja, dia mengadu, raja'na ilallah, dia mengatakan, ya Allah, engkau lebih besar daripada masalahku. Tapi orang macam kita kata, ya Allah, aku ada masalah yang besar. Jadi, apa bezanya zikrullah yang diamalkan oleh Siti Fatimah dengan kita? Kita lihat di sini. Zikir yang memberi kesan ialah zikir 3 dimensi. Bila ada 3 zikir ni, insya-Allah hati kita akan tenang. Iaitu zikir qauli dengan lidah, yang kedua zikir qalbi dengan hati kita hayati, dan zikir fi'li dengan tindakan. Apabila ketiga-tiga dimensi zikir ini kita laksanakan, baru ada ketenangan. Subhanallah. Pertama, kita sebut subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Kita sebut dengan lidah, kita faham, dan kita hayati dengan hati. Bagaimana kita nak hayati dengan hati? Ini sukar. Sebab itu kadang-kadang kita hanya menyebut kalimat zikir, tetapi kita tidak menghayati kalimat zikir itu. Subhanallah, Maha suci Allah. Kita tidak akan terasa yang Allah Maha suci selagi kita merasakan diri kita yang suci. Sehingga kita merasakan diri kita hina, baru kita nampak Allah Maha suci. Contoh, pada sifatnya, Allah suci kerana Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kita pada sifatnya, pada penciptaan kita, semua daripada kehinaan. Allah agung. Bagaimana kita nak rasa kehinaan kita? Cuba tengok. Selalu diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf. Hendaklah kita sedari, kita berasal daripada setitis mani yang hina. Ya? Dikandung di dalam perut ibu kita, minta maaf, sebelah tuh najis. Siapa dia? Perdana Menteri ke, Sultan ke, Raja, di sebelah tuh najis dalam ibu. Dia dilahirkan daripada minta maaf, lubang yang sama, daripada najis yang keluar. Dan hidupnya sentiasa bernajis. Kukunya bernajis, matanya, telinganya, hidungnya, giginya, kakinya, segala anggota panca indera kita semua bernajis. Kalau kita tak mandi, tak ada sudi, siapa pun datang. Ratu cantik sekalipun, kalau dia tak sudi orang dekat dengan dia. Sebab apa? Semuanya najis. Kita bawa dalam kehidupan kita ni semua najis ada di dalam. Dan kita akan mati sebagai bangkai yang paling busuk sekali. Tak ada apa-apa. Sebab itu, kalau kita dalam keadaan biasa ni, tak layak kita menghadap Allah kecuali kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, dan terpaksa kita cuci hujung-hujung anggota kita, muka kita, tangan kita, baru layak kita menghadap Allah. Kenapa? Kita kotor, kita hina. Itu yang dikatakan subhanallah. Itu pada sifat. Tapi pada tindakan kita, subhanallah. Dalam dewan ini, kalau saya tanya, ramai-ramai orang ni, hampir 2,000 orang, kalau kita buat survei, berapa ramai dalam keadaan kita yang ramai ni, kalau orang buat salah, zalimi dia, ya, caci dia, berapa ramai yang boleh memaafkan? Subhanallah. Mungkin separuh saja boleh memaafkan, separuh lagi tak boleh maafkan. See you di akhirat. Saya tak akan maafkan dia. Ya, kita akan ada kira bicara nanti. Okey, daripada 1,000 yang memaafkan, yang sudi memaafkan, daripada 1,000 yang memaafkan, berapa pula boleh melupakan? Oh, hanya 10% saja mungkin. Ustaz boleh memaafkan Ustaz, tapi melupakan tak boleh. Parutnya tetap ada Ustaz. Tengok muka dia, nampak apa yang dia buat pada saya, zalim harta saya, kata saya tak patut Ustaz. Ya.
daripada yang memaafkan boleh melupakan sikit. Okey, daripada yang mula boleh melupakan ini 10% ni. Dia nak tanya, berapa pula daripada 10% ni yang boleh menyayangi orang yang buat salah? Hampir tidak ada yang boleh sayang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Datanglah kita dengan dosa yang banyak, Allah akan ampunkan. Allah akan iris catatan kejahatan kita itu daripada buku kita, diiris. Bukan saja diiris, innallaha yuhibbu minat tawabin. Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang bertaubat dengan dosa. Ini Allah. Penglihatan Allah, apa yang Allah lihat pada hamba-Nya, Allah melihat dengan rahmat. Allah tidak melihat dengan prasangka. Kita melihat dengan prasangka. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita tengok orang tepi itu, dia pakai agak ranggi sikit, kita nak belagak lah. Hati kita berkata, tak ada salah apa pun. Tapi tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Subhanallah, dengar ya. Allah kaya, tapi tidak bakhil. Allah Maha mengetahui, tapi tidak membuka aib. Allah berkuasa, tetapi tidak zalim. Allah sentiasa suci. Sebab itu apabila kita kata Subhanallah dengan kesedaran yang begini, barulah Subhanallah itu memberi kesan pada hati kita. Baru dia boleh memberi ketenangan. Dan ada pada tindakan-tindakan kita, Subhanallah, yang betul-betul mensucikan Allah. Apa yang Allah suruh kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, itulah yang dikatakan Subhanallah pada tindakan. Subhanallah pada lidah mudah, Subhanallah pada hati payah, Subhanallah pada tindakan jauh lebih payah. Jadi apa yang membezakan zikir Siti Fatimah di lidah Siti Fatimah dengan apa membezakan zikir Siti Fatimah di lidah kita? Ialah zikir yang ada pada Siti Fatimah, zikir qauli, qalbi dan fi'l. Subhanallah, bila kita berzikir soal itu, 333, ya, pertama kita akan dapat rasa kehambaan. Ini penting. Rasa kehambaan inilah punca kebahagiaan. Yang kedua, kita akan ada rasa bertuhan. Dan yang ketiga, kita faham takdir daripada Allah. Dan yang keempat, kita akan hayati hikmah di sebalik setiap yang Allah uji. Ini akan beri ketenangan. Mari kita bincangkan sikit, sekadar 20 minit, keempat-empat rasa yang perlu ada untuk mendapat kebahagiaan. Dan apabila kita mendapat kebahagiaan, barulah kita boleh memberi kebahagiaan. Subhanallah, apabila kita diuji dengan sesuatu yang kita tak suka, kerana kita bukan Tuhan, kita bukan Tuhan, kita hanya hamba. Perkataan, apabila kita diuji dengan sesuatu yang buruk, kita kata istirja ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ialah kami ini milik Allah. Bila kita kata kami ini milik Allah, artinya kita ni hamba Allah. Bila kita hamba Allah, bila kena saja diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, bila diuji dengan cerca orang, kita kata innalillah, aku hamba, layak aku diuji. Yang itu pertama, kita layak diuji. Kita sedar kita hamba. Yang menyebabkan kita rasa tak tenang bila diuji ni, kerana jiwa kita memberontak. Kenapa jiwa memberontak? Kerana waktu itu kita tak sedar kita hamba. Kita hanya tahu kita hamba. Beza antara orang yang tahu dia hamba Allah dengan orang yang sedar dia hamba Allah. Baik, saya tanya kepada anda, apa bezanya sedar dengan hamba Allah dengan tahu kita hamba Allah? Tahu di sini, sedar di sini. Memang kita semua tahu kita sebagai hamba Allah. Tetapi apabila kita diuji, kita terlupa. Kita tak sedar kita sebagai hamba Allah. Kita artinya bila Allah uji, kita patut kita kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita patut diuji. Baik, setengah orang apabila dia uji, dia kata kenapa aku saja yang kena? Kita selalu melihat pelangi berada di atas kepala orang lain. Boleh faham maksud saya? Kita selalu melihat pelangi berada di atas kepala orang lain. Pesawah tadi, dia melihat pelangi di atas hartawan, kepala hartawan. Hartawan yang melihat pesawah, analogi yang pertama dia melihat pelangi di atas kepala petani. Jadi subhanallah, pertama apabila kita diuji, kita rasa kita sebagai hamba Allah, kita patut diuji, tidak memberontak. Saya tak pernah memberontak.
Dengar apa kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Cukup dikatakan seorang hamba itu memberontak apabila diuji, apabila dia menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya apabila diuji. Contoh, selalunya kita mandi, ya, kita gosok gigi, kita sisir rambut kita rapikan misai kita jaga pakaian kita, itulah rutin kita. Tetapi bila diuji kali ini, kita dah tak mandi lagi dah, tak makan lagi. Misai dia panjang, selebet aja pakaian dah tak. Itu kata Imam Ghazali, orang itu sedang memberontak kepada Tuhan apabila diuji. Ya, ini. Yang kedua, apabila kita rasa hamba ni, rasa kehambaan ni, kita merasa kita bukan memiliki, ya, kita hanya peminjam. Jadi dengar betul-betul, bagi mereka yang menulis, untuk rasa bahagia dalam hidup ni, jangan rasa memiliki, jangan rasa dimiliki, kecuali Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya pinjaman. Sebab tu bila dia ambil kesihatan pada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, menderita. Anak kita yang kita sayangi tiba-tiba sakit, nauzubillah, meninggal dunia. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Sebab apa? Anak-anak ini bukan kita punya, tetapi ini amanah pada kita. Allah dah ambil semua. Saya nak tanya satu soalan. Kenapa kita tak boleh bunuh diri? Secara rasional otak, bunuh orang memanglah tak boleh, tapi bunuh diri, aku punya suka lah nak bunuh. Tak, rupa-rupanya kita ni pun bukan kita yang punya. Kita ni Allah yang punya. Mana milik kita? Semuanya milik Allah. Jadi oleh kerana kita ni milik Allah, kita tidak boleh bunuh diri. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan kita, kena jaga mata kita. Sebab tu dalam surah Yasin diberitahu bahawa semua anggota kita akan mendakwa kita. Sebab ini bukan milik kita, kita hanya peminjam. Bila kita peminjam, subhanallah, bila dia ambil semula, hati sakit juga, tetapi tak terlalu sakit. Kenapa? Kita bukan memiliki. Dan untuk bahagia juga, jangan rasa dimiliki. Jangan rasa kita dimiliki oleh suami kita, jangan rasa kita dimiliki oleh yang lain-lain. Kita hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan memberi ketenangan. Alhamdulillah kalau dapat rumah tangga yang bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau kita diuji tak dapat bahagia dalam rumah tangga, jangan hilang bahagia. Tapi bukan semua orang di dunia ini yang dapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada orang yang tak ada rumah tangga pun. Satu contoh, Nabi Isa. Mana ada rumah tangga? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Nuh dah bagi tahu pada kita bahawa kebahagiaan rumah tangga ni kita cari. Tapi kalau kita tidak mencari, kita tak hilang bahagia, kerana kita dah memiliki bahagia dalam diri kita. Setengah orang bila diceraikan oleh suami dia, ya, hilang bahagia dia. Jadi ibu tunggal yang penuh dengan dendam. Jadi janda yang betul-betul benci pada semua lelaki. Kenapa? Kenapa hidup terlalu singkat untuk orang lain ambil kebahagiaan dalam diri kita? Jangan bagi hati kita. Kita tidak dimiliki. Bukan saja suami kita, bukan saja isteri kita. Kita hanya dimiliki oleh Allah. Itulah syarat untuk bahagia. Baik, yang ketiga, apabila kita ada rasa kehambaan, apabila datang saja ujian dalam rumah tangga, kita cari kesalahan diri kita. Kita bukan cari kesalahan orang lain. Lebih-lebih lagi kita tidak menyalahkan Allah. Sebab itu kalau kita lihat, apabila contoh seorang suami balik berjumpa dengan isteri, dia nakkan kebahagiaan, dia nak isterinya menyapa dia, tiba-tiba isterinya masam muka, tiba-tiba cakap sepatah, balas dengan negatif. Waktu itu dia diuji. Bila dia diuji apa? Sebelum dia cari kesalahan isteri, sebelum dia cari kesalahan orang lain, dia cari kesalahan dirinya. Oh, mungkin mata saya tadi ranjang, tak jaga mata, tengok sini, tengok sana, tengok sana. Oh, mungkin tadi di pejabat saya sebagai seorang bos, saya dah marah pekerja saya, dengan tak apa bersebab. Oh, tadi saya tak jaga solat saya dengan sebaik-baiknya. Solat tu di akhir-akhir waktu. Oh, rupa-rupanya apabila saya diajar ini satu peringatan daripada Allah. Kerana cuba kita tengok ahli-ahli sufi dahulu,
Mereka mengatakan, cukup aku merasakan aku berdosa dengan Allah apabila kenderaanku, sama ada keldai, sama ada kuda atau unta liar. Selalu unta tu okey, selalu kuda tu okey, tapi hari ni kuda tu liar. Dia kata hati dia dah liar dengan Allah, sebab itu unta tu dah liar dengan dia. Boleh faham maksudnya? Bila orang tu takut pada Allah, seluruh makhluk akan takut pada dia. Tapi bila orang tu tak takut pada Allah, orang di bawah dia semua tak takut pada dia. Ini yang penting. Jadi apabila berlaku satu ujian, satu perkara yang pahit dalam kehidupan, cepat-cepat cari kesalahan kita dan bertaubat. Ini penting. Yang keempat, rasa kehambaan ini ialah yang dikatakan rasa hina, rasa bodoh, rasa jahil, rasa dungu, ya, ialah apabila diuji kita tak terkejut. Sebab apa? Kita sudah diberitahu. Contoh, katalah kita nak pergi ke Pahang, ke Kuantan, kita akan lebuh raya Gombak ni. Kita tahu kita akan berdepan dengan tol. Betul? Kita tengok smart tag kita cukup tak? Kita tengok duit kita cukup tak untuk bayar tol, betul? Bila kita lalu saja, ada tol terus kita bayar. Ada orang yang terkejut, kenapa ada tol sini? Kenapa minta duit pula? Tak. Sebab apa? Kita dah tahu dah, kita dah set bahawa dalam perjalanan kita mesti ada perkara ni. Begitu juga kalau sanggup datang ke dunia, mesti sanggup diuji. Kerana hidup adalah untuk diuji. Dunia adalah dewan peperiksaan yang seluruh kehidupan kita adalah mata pelajaran kita. Ini. Jadi sebab itu para sahabat Rasulullah SAW, bila berlaku satu ujian pada diri dia, apa dia kata? Bukan dia kata kenapa aku yang kena, tidak. Dia kata sudah berlaku janji Allah, maktub. Sudah berlaku janji Allah. Dengan ujian mereka tidak merasa tersisih, tetapi sebaliknya dengan ujian mereka rasa terpilih. Sekali lagi saya ulang. Dengan ujian, sahabat-sahabat Rasulullah merasa mereka terpilih. Nanti kita tengok kenapa mereka rasa terpilih dan mereka tidak rasa tersisih. Okey, rasa kehambaan kita down. Kita jatuh selalu. Aku diuji, aku hamba, rasa hina, rasa miskin, rasa jahil. Tetapi subhanallah, zikrullah yang kedua akan memberi kekuatan, iaitu rasa bertuhan. Rasa bertuhan ini ialah, kalau tadi kita rasa down dengan rasa kehambaan, tetapi untuk menguatkan kita dengan zikrullah, kita akan rasa kehambaan. Ada tempat kita mengadu. Dalam buku Dale Carnegie, Stop Worrying and Start Living, dia kata, kalau kita ada masalah, pertama, kita cari orang yang disayangi. Luahkan pada dia. Sebab kalau kita belajar meluahkan kepada orang yang kita sayangi dan orang yang kita percayai, kita akan release dan relief. Sebab tu the first duty of love is to hear. Tugas cinta yang pertama ialah mendengar. Kita dengar. Tuhan ciptakan kita dua telinga satu mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Cari orang yang kita sayang, luahkan, relief. Okey, tak ada orang yang kita sayangi, tak ada orang yang kita percayai. Dia Carnegie kata, step yang kedua ialah cari buku. Tulis apa yang kita ada masalah tu pada buku. Luahkan, belajar meluahkan. Jangan pendam, nanti dendam. Tulis. Bila kita tulis, kita belajar meluahkan, insya-Allah waktu itu kita akan dapat ketenangan. Ya. Tulisan, menulis satu terapi sebenarnya. Okey, menulis pun dah susah. Payah, nak tulis pun rasa tak seronok. Kata ahli-ahli perubatan, cari haiwan peliharaan. Kucing ke, ikan kelisa ke, ayam serama. Terbukti, mengikut kata ahli perubatan, orang yang ada bela pet ni, binatang-binatang kesayangan ni, kurang stres. Tengok ikan meliuk lentuk dalam akuarium, rasa tenang. Okey. Ya. Kalau cerita pada manusia, kalau tulis atas kertas, kalau pelihara binatang, itu pun sudah mendapat ketenangan. Apatah lagi ketika kita bangun berdoa, menghadap Allah dan ceritakan semua masalah kita kepada Allah. Ini akan memberi ketenangan. Sebab tu selalu dikata arena bisalah yang bilang. Selalu Profesor Muhaya kata let go and let God.
Serahkan kepada Allah. Jangan fikir pada kita, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ada masalah. Sebab tu ketika kita nak Tuhan bercakap dengan kita, kita baca Quran. Ketika kita nak bercakap dengan Tuhan, dirikan solat. Bercakap-cakap dengan kekasih, bercakap dengan ibu kita, bercakap dengan isteri kita, boleh mendapat ketenangan. Apatah lagi kita bercakap-cakap dengan Allah melalui solat. Sebab tu Rasulullah kata, arehna bisolah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Sebab itu Rasulullah yang ada wahyu, Rasulullah ada mukjizat, Rasulullah kuat jiwanya. Tetapi apabila Rasulullah diuji, turun dia daripada untanya, ngadap kiblat dan dia solat, menghadap kepada Allah. Ini yang dikata hasbi Allah, cukup pada Allah. Yang kedua, ada tempat kita mengharap, kita tidak akan berputus asa. Keep hope alive. Jangan berputus asa, kerana orang yang kafir saja yang berputus asa. Subhanallah, yang kata-kata kita yakin, kepercayaan kepada Tuhan insya-Allah menyebabkan kita rasa kita akan dibantu. Yang ketiga, kita akan datang tempat berserah kepada Allah. Ya, ini yang dikatakan rasa bertuhan. Yang ketiga, kita faham takdir daripada Allah. Subhanallah, saya buat satu analogi. Pada tahun 1960-an, waktu tu saya masih di sekolah rendah, kalau hujan, saya paling suka sekali. Sebab waktu hujan, kita nampak air, mandi, seronok. Ibu dengan hatinya fikir, air ini bahaya untuk anaknya, anaknya mesti diselamatkan. Betul? Kita tak tahu apa sebab ibu. Ibu pukul kita menangis. Pada tahun 2000, mungkin saya bawa 2013, saya bawa cucu saya. Ketika hujan, cucu saya pula keluar, saya pula cari ranting sekarang. Betul? Sebab apa? Saya dah ada ilmu. Begitu juga bila Allah uji kita. Kita melihat dengan ilmu kita yang terbatas, tetapi Allah melihat dengan ilmunya yang maha luas. Allah uji kita, sebenarnya macam Allah bagi pil yang pahit, itu untuk kita sembuh. Kadang-kadang Allah uji kita umpama bedah. Orang yang ada kencing manis ataupun diabetes, dia bedah, hilang satu kakinya. Apakah dia sayang satu kaki? Tak. Tapi kalau dilihat secara tersurat, orang kata, kenapa dipotong kakinya? Tetapi potong satu kaki untuk menyelamatkan seluruh badan. Kadang-kadang Allah datang ujian sebagai pembedahan kepada jiwa kita. Ini yang kita tak nampak. Subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam rasa yang dikata tempat yang dikatakan rasa faham takdir ini, cuba kita lihat. Dengar selalu, ya. What happened in you is more important than what happened to you. What happened in you, apa yang berlaku di dalam diri kita sebenarnya lebih penting daripada apa yang berlaku di luar diri kita. Tengok, ya. Bila Allah uji, ada tiga. Satu namanya bala, yang kedua namanya kafarah, dan yang ketiga namanya ibtila. Bukan ujian itu yang penting, tetapi siapa kita. Tengok, ya. Baik, apa yang dinamakan, yang dikatakan kafarah. Kafarah, dengar, ya. Orang yang baik, dia tu baik, tetapi dia sedang melakukan kejahatan. Allah uji dia. Waktu itu, ujian itu adalah kafarah, penghapusan kepada dosa dia. Dia baik, tapi sekali-sekali nak juga training, nak tengok disco ke apa, try lah pergi. Malam ni ada kawan ajak, pergi-pergi, tengok-tengok, melanggar, patah kaki. Itu apa? Kafarah. Orang yang baik, ketika dia nak melakukan jahat, Allah selamatkan sebagai penghapusan dosa. Muncul, Allah balas di dunia, Allah tak balas di akhirat. Kerana kalau Allah balas di akhirat, artinya masuk neraka. Subhanallah, neraka tu yang paling ringan siksanya. Paling ringan, orang yang diseksa api neraka, dia pakai kasut, menggelegak otak. Itu yang paling ringan. Apa salah dengan patah kaki? Apa salah dengan bangun waktu subuh? Betul? Ini kafarah. Yang kedua, yang dikatakan ibtila. Ibtila ni orang yang baik, sedang melakukan kebaikan, tiba-tiba Allah uji. Dia baik betul, soleh betul, nak pergi masjid, nak pergi haji, tiba-tiba ditimpa dengan musibah. Dia baik, nak buat baik, Allah bagi ibtila. Ibtila apa? Dia tak ada dosa, tapi Allah nak tambah pahala dan nak tingkatkan derajatnya. Subhanallah. Sebab tu dalam ujian ini, yang paling diuji ialah Rasulullah, ya, Sayyidul Mursalin,
Kemudian siapa? Golongan-golongan Nabi, golongan Rasul. Kemudian mengikut iman masing-masing. Ini yang dikatakan tiba-tiba. Okey, jangan jadi golongan yang ketiga. Orang yang ketiga, orang yang jahat, ketika nak buat jahat, tiba-tiba diuji. Memang orang jahat, plan nak merompak, kena tembak, pecah kepala. Diuji. Apa? Di dunia kena, di akhirat kena lagi. Jadi artinya, apabila kita diuji, dia katakan faham takdir Allah. Cuba tengok ya. Bila kita miskin, kita cubalah nak jadi kaya. Cuba macam mana, lingkup juga. Bukan tak berusaha, dah berusaha. Tapi takdir mengatasi takdir. Waktu tu rupa-rupanya Allah nak didik kita supaya kita dapat pahala sabar. Nampak? Lain kita untuk menuju Allah ialah lain sabar rupanya. Allah tak bagi lain syukur, Allah bagi lain sabar. Itu takdir kita kata sini. Saya kata bukan kita pasrah dan menyerah, menerima kemiskinan. Tetapi apabila kemiskinan sudah ditakdirkan, kita berusaha, itu sebenarnya lain kita. Ketika kita diuji dengan kesenangan, dengan kekayaan, subhanallah, orang yang faham takdir, Allah Subhanahu wa taala bagi harta ini untuk aku bersyukur, untuk aku memiliki dan untuk aku memberi. Harta sebenarnya ialah harta yang aku berikan di jalan Allah. Jadi dia memberi. Dia jahil dalam hidup ni, tak lahir sebagai seorang ulama. Dia faham takdir, rupanya Allah suruh dia belajar. Dia lahir sebagai seorang ulama, seorang ustaz, rupanya Allah tahu. Dia tahu, dia takdir Allah supaya dia mengajar. Jadi dalam tiap-tiap keadaan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan takdirnya. Allah sedang mengenalkan kita kepada takdirnya. Ketika datang seorang menyebabkan kita marah, sebenarnya Allah sedang mendidik sabar kepada kita. Apabila Allah bagi harta pada kita, sebenarnya Allah sedang mendidik dan memperkenalkan dirinya supaya kita bersyukur kepadanya dengan memberi harta itu kembali. Artinya faham takdir Allah inilah yang bagi. Subhanallah, dengar ya, suami isteri. Allah mendidik isteri melalui kerenah suami. Allah mendidik suami melalui kerenah isteri. Rupa-rupanya apabila kita saling dididik dalam rumah tangga, hendaklah kita ada big picture. Jangan lihat asbab, tapi lihat musabbabil asbab. Sikit sebelum habis. Apabila kita lihat musabbabil asbab, iaitu penyebab dan sebab, kita akan kurang berita. Dengar ya. Kita balik kampung, ibu kita dah tua, umur dah 70-80, tapi dia tahu. Kalau kita tengok, kita ni peminat cokodok. Tahu tak cokodok? Cucuk kodok orang utara dia tahu. Ibu kita ni tahu kita memang suka cokodok. Bila dia balik dengan mata dia yang tak nampak, dengan tenaga yang ada sikit-sikit, dia juga cuba uli-uli tepung juga. Dia cuba uli tepung, dia tahu anak balik. Dia cuba uli tepung, lepas tu dia goreng. Mata dah rabun, tak nampak, dihidangkan kepada kita. Subhanallah. Dulu masa muda, cucuk kodok daripada ibu paling empuk, paling cantik. Tapi ibu dah kehilangan skill sebab dah tua. Cucuk kodok sekarang ni dah keras, dah hitam. Saya nak tanya kepada anda, sebagai anak, anda marah atau tidak? Anda tak nak marah. Kenapa? Anda lihat pada siapa? Pada ibu ataupun pada cucuk tu? Anda lihat pada ibu. Begitulah ujian dalam hidup kita. Ya, manusia menguji kita. Tetapi segala ujian itu hakikatnya datang daripada Allah. Dan waktu itu kita akan tenang. Oh, isteri menguji kita hari ini, Allah mengajar kita untuk redha. Allah mengajar kita tentang sabar. Ini yang dikatakan faham takdir Allah. Dan akhirnya, subhanallah, bila kita diuji, hayati hikmah daripada Allah. Subhanallah. Barang siapa yang merasakan dengan satu ujian yang pahit dan pedih, bahawa Allah menguji bukan dengan kasih sayangnya, maka alamat pendek akal dan buta hatinya. Walaupun Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan miskin, Allah uji dengan kita yang kita tak suka, tetapi sedarlah bahawa ketika Allah menguji kita dengan kasih sayangnya. Itu penting. Ini hikmah. Sebab itu di dalam Al-Quran jelas Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu tidak suka, tapi itu baik bagi kamu. Tetapi ada perkara yang buruk kamu rasa, tetapi itu sebaliknya baik. Ya, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah lebih tahu, kamu tak tahu. Jadi apabila kita sebagai hamba Allah, yang pertama kita ada rasa kehambaan, yang kedua ada rasa bertuhan, yang keempat kita faham takdir daripada Allah, dan yang keempat ada rasa hikmah daripada Allah. Subhanallah, akhirnya pada kesimpulannya kita tengok slide yang akhirnya. Inilah orang yang bahagia. We can direct the wind, but we can adjust ourselves. Jangan cuba dalam hidup ni ambil peranan Tuhan, nanti sakit jiwa. Peranan Tuhan ialah direct the wind. Itu takdir. Ambil peranan kita sebagai hamba. Peranan hamba kita ialah adjust ourselves. Takdir kita sesuaikan dengan takdir daripada Allah. InsyaAllah kita akan tenang. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya, apabila kita tenang, apa saja yang kita berlaku, zikrullah umpama air. Ikan tanpa air mati. Begitulah hati tanpa zikrullah akan mati. Bila hati kita mati, kaya menyebabkan kita sombong, miskin menyebabkan kita putus asa. Bila hati kita mati, berkuasa kita menjadi zalim. Apabila rakyat kita menjadi rakyat yang tidak patuh. Apa jua keadaan tidak akan menyebabkan kita bahagia. Tetapi sekiranya hati kita hidup, miskin kita sabar, kaya kita syukur, pemimpin kita adil, rakyat kita taat, majikan kita pengasih, dan bila kita menjadi pekerja yang setia. Jadi sebagai rumusannya, kebahagiaan itu datang daripada hati. Hati yang berzikir kepada Allah, yang berzikir dengan zikir qauli, qalbi dan fi'li, hingga terasa rasa kehambaan, rasa bertuhan, faham takdir Allah, dan dapat menghayati hikmah di sebalik setiap ujian. Come what may, datang apa saja. Kita tidak akan minta hidup yang mudah, tetapi kita akan minta hati yang tabah. Dan hati yang tabah untuk menghadapi hidup datang daripada hati yang dekat dengan Allah. Sekian wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Demikianlah tadi perkongsian ilmu yang cukup menarik yang telah disampaikan oleh berbagai Ustaz Farol. Semoga apa yang telah dikongsikan sebentar tadi, walaupun hanya beberapa ketika Ustaz, tapi dapatlah kita menafakkan bersama dalam majlis.